Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basharul Haq bin Matrazi, nombor matriks 067428, bersama sahabat saya Muhammad Zikri bin Muhammad Zulkarnain. Hari ini kami daripada Zikri and Haq Associate akan mengulas berkenaan kes pendakwa syar'i lawan hadakan di Mahkamah Rendah Syariah Petaling. Baiklah, kes pendakwa syar'i lawan hadakan ini telah pun didakwa dan dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Selangor. Kes jenayah ini bernombor bilangan 1001614300104 2017 dan 100161430105217. Dan yang amat arif hakim Tuan Abdul Halim bin Abu Samah, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Petaling, telah pun ditugaskan bagi membuat penghakiman bagi kes ini. Pendakwa syar'i pula ialah Puan Hafizah binti Ahmad Khairi daripada Bahagian Pendakwaan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Orang kena tuduh adalah Ha dan Kan. Baiklah, kita lihat kepada kesalahan dan keputusan penghakiman. Baiklah, kita masuk kepada kesalahan dan keputusan kes pendakwa syar'i lawan Ha dan Kan. Kes ini membabitkan pertuduhan khalwat di bawah Seksyen 29-1-A dan -B Enakmen Jenayah Syariah Selangor nombor 9 tahun 1995, yang mana menyatakan larangan terhadap tindakan berkhalwat, iaitu keadaan bersama antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan sah dalam keadaan yang menimbulkan syak sedang melakukan perkara yang tidak bermoral. Pertuduhan ini telah difailkan terhadap dua orang kena tuduh OKT Ha dan Kan setelah ditahan pada 26 Disember tahun 2016 di sebuah rumah di Petaling Jaya Selangor atas tuduhan berada bersama dan dalam keadaan mencurigakan dan boleh membawa kepada sangkaan khalwat. Dalam prosedur berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Selangor, kedua-dua tertuduh telah mengaku bersalah atas pertuduhan yang dikenakan tanpa sebarang bantahan. Oleh hal yang demikian, mahkamah yang diwakili oleh Hakim Tuan Abdul Halim bin Abu Samah telah menekankan bahawa kes ini bukan sahaja melibatkan isu kesalahan moral dan undang-undang, tetapi ia juga melibatkan kepentingan dalam menjaga imej dan nilai agama Islam dalam masyarakat. Berdasarkan pengakuan salah tertuduh dan fakta-fakta yang diperincikan oleh pendakwaan, mahkamah mendapati unsur-unsur kesalahan telah dibuktikan dengan cukup jelas. Oleh hal yang demikian, mahkamah telah menjatuhkan hukuman denda RM2,500 dan penjara selama 14 hari kepada setiap tertuduh. Jika gagal membayar denda, mereka akan dikenakan penjara tambahan selama 1 tahun. Baiklah, sekian saja kesalahan dan keputusan kes pendakwa syar'i lawan hadakan daripada saya. Seterusnya kita pergi kepada elemen dan mode of evidence, dan saya serahkan kepada sahabat saya Muhammad Zikri. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri bin Muhammad Zulkarnain, nombor metrik 065454. InsyaAllah pada kali ini saya akan sambung perbincangan yang dibentangkan oleh rakan saya yang berkaitan tentang ulasan kes khalwat, iaitu pendakwa syar'i lawan HA dan KAN. Jadi di sini poin saya ada dua. Yang pertama, elemen kesalahan, dan yang kedua tentang evidence kesalahan. Jadi kita masuk pada poin yang pertama, iaitu elemen kesalahan. Jadi elemen utama kesalahan khalwat ini termasuk ada tiga elemen. Yang pertama, kedua-dua tertuduh HA dan KAN berada bersama dalam sebuah rumah pada waktu yang tidak munasabah, tanpa hubungan perkahwinan atau mahram. Itu yang pertama. Yang kedua, tertuduh telah ditemukan dalam keadaan mencurigakan dengan HA hanya memakai tuala hingga paras lutut, manakala KAN berpakaian casual. Itu yang kedua. Yang ketiga, kedua-dua tertuduh
juga memberikan pengakuan bersalah di mahkamah tanpa paksaan, dan mereka faham akan akibat pengakuan tersebut. Jadi semua elemen di sini dibuktikan melalui pengakuan sukarela oleh tertuduh, pengesahan fakta kes oleh pihak pendakwaan, dan serta penyiasatan oleh pegawai masjid yang mendapati bahawa kedua-dua tertuduh berada dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak wasangka. Jadi itu adalah poin pertama berkaitan elemen kesalahan. Mode of evidence dalam kes ini ialah yang saya dapati yang berkaitan ialah ikrar. Iaitu apa itu ikrar? Ikrar adalah iaitu pengakuan bersalah secara sukarela yang dibuat oleh tertuduh di hadapan hakim. Menurut Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor nombor 5 tahun 2003 menyatakan ikrar adalah pengakuan yang boleh dijadikan bukti sah untuk menjatuhkan hukuman, di mana tertuduh mengakui telah melakukan kesalahan tanpa sebarang tekanan atau paksaan. Dalam Islam juga ikrar ini juga diterima sebagai bukti yang kukuh, dan dalam kes ini juga didapati bahawa pengakuan tertuduh dianggap memadai untuk membuktikan kesalahan mereka. Jadi ini adalah poin yang berkaitan eviden kesalahan ataupun pembuktian kesalahan dalam kes khalwat ini. Yang paling didapati adalah tentang ikrar. Jadi dua poin yang telah saya terangkan di sini. Yang pertama elemen dan eviden. InsyaAllah semoga dapat sama-sama kita belajar. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah.